anda sedang menonton Leaders Speak Easy bersama saya, Luqman Haris. Dan saya Rozina Aziz. Rozina adalah pengasas bersama dan CEO Metamorphosa yang memberikan coaching dan latihan kepimpinan kepada pemimpin korporat dan usahawan global. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam korporat Malaysia dan juga media. Terima kasih Luqman. Dalam usaha untuk menjadi sebuah negara maju, Malaysia menghadapi pelbagai cabaran dalam dunia yang bergerak pantas. Antaranya, kesan pandemik kepada ekonomi dan masyarakat sedunia, pergolakan politik tempatan dan global, persaingan hebat daripada negara-negara jiran, disruption akibat perkembangan teknologi, jurang ketidaksaksamaan meluas yang meletuskan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat. Pemimpin hari ini perlu menggabungkan idea segar, pendekatan inovatif dan amalan serta polisi best in class bertaraf antarabangsa dengan konteks tempatan serta pengalaman pelaksanaan yang mantap. Bagaimana mereka boleh belajar daripada barisan pemimpin lama yang berpengalaman, meneladani apa yang baik dan menyempadani apa yang tidak. Leaders Speak Easy ingin mengupas kepimpinan yang diperlukan untuk membina Malaysia yang lebih baik demi masa depan rakyat dan negara. Tetamu kita hari ini tidak perlu diperkenalkan lagi. Beliau adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia keempat dan ketujuh. Tun Dr. Mahathir Mohamad mula berkecimpung dalam politik sejak 1959. Beliau telah dipecat daripada UMNO pada tahun 1969 sebelum masuk semula dan seterusnya menjadi Timbalan Perdana Menteri pada 1976. Pada 1981, beliau menjadi Perdana Menteri keempat dan memerintah selama 22 tahun. Tun Dr. Mahathir bertanggungjawab mentransformasi Malaysia daripada sebuah negara pertanian yang miskin kepada negara perindustrian yang mendapat julukan Asian Tiger. Beliau akhirnya meletakkan jawatan selaku Perdana Menteri pada 2003. Tetapi kontroversi dan skandal yang menghantui Kerajaan Barisan Nasional bermula 2015 memaksa beliau keluar daripada persaraan selepas 15 tahun. Selepas pilihan raya umum ke-14, beliau mencatat sejarah selepas menjadi Perdana Menteri buat kali kedua. Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri untuk tempoh paling lama dalam sejarah Malaysia. Apa yang kita boleh pelajari daripada kejayaan dan cabaran beliau? Baik, kita ingin mengucapkan selamat datang kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad ke studio Awani. Tun, apa khabar dan apa khabar Tun Dr. Siti Hasmah dan keluarga? Baik. Baik, kita mulakan dengan segmen pertama, Tun. Mantra kepimpinan untuk mendalami perspektif Tun tentang kepimpinan. Tun Dr. Mahathir Mohamad berkecimpung dalam politik selama lebih 6 dekad, naik ke puncak kuasa dan juga mengharungi pelbagai cubaan dan kritikan. Apa perkara paling penting yang Tun pelajari tentang kepimpinan? Yang saya sedar ialah kita mesti konsisten, iaitu tidak bertukar-tukar tanpa sebab. Kita perlu tentukan negara kita dan pengikut kita, iaitu rakyat Malaysia, selesa dengan keadaan. Untuk ini kita perlu stability, iaitu tidak terlalu bergolak dalam bidang politik di dalam negara sehingga rakyat tidak faham apa yang sedang berlaku. Tun, tak ramai pemimpin dalam sejarah negara kita yang bertahan selama Tun dan menjadi PM selama 2 kali. Apa tonggak mantra kepimpinan yang membantu Tun bertahan begitu lama dalam politik negara? Ya, saya fikir kerana saya tunaikan janji saya untuk membangunkan negara. Saya tidak utamakan diri saya ataupun mencari keuntungan bagi diri saya. Yang saya utamakan ialah negara dan rakyat. Dan negara dan rakyat perlu dimajukan, dibangunkan sehingga boleh sama dengan negara-negara yang maju yang lain. Itulah yang menyebabkan saya dapat sokongan kerana saya konsisten, tidak berubah-ubah. Satu matlamat itu daripada awal sampai ke akhir, itulah matlamat dan itulah kerja yang saya lakukan. Dan semua kerja ini adalah untuk rakyat, untuk negara dan bukan untuk diri sendiri.
Jadi kalau kita sambung dari apa yang Tun katakan, sebab dalam politik khasnya memang sering ada konflik di antara apa yang perlu dilakukan demi negara dan rakyat seperti kata Tun, dan apa pula yang penting untuk survival seorang pemimpin itu. Jadi secara spesifik pula Tun, bagaimana Tun imbangkan seperti Tun kata tadi, kepentingan negara dan rakyat kalau berbanding kepentingan politik parti dan untuk Tun sendiri? Ya, parti juga penting, tetapi kita beri kepimpinan yang baik mengikut kehendak parti, mengikut dasar perjuangan parti. Di masa yang sama, kita tidak terhalang daripada melayani kehendak rakyat, kehendak negara, kepentingan negara. Itu kita utamakan juga. Tidak ada konflik antara parti dengan matlamat negara. Tetapi sudah tentu dalam parti ada cabaran, ada pihak lain yang ingin mendapat tempat yang kita duduki. Itu juga perlu kita tangani dengan menentukan bahawa kita memimpin dengan baik dan kita disokong oleh ramai daripada ahli parti supaya apabila cabaran dibuat, kita dapat mengatasinya dengan secara yang terbuka, jelas. Baik, kita beralih pula kepada segmen seterusnya, memimpin Malaysia dalam situasi dan dinamika semasa. Baik, Tun, pandemik yang melanda menghasilkan tekanan kepada masyarakat tempatan dan dunia. Keprihatinan kini menjadi ciri kepimpinan yang sangat penting. Tapi ramai yang mempertikaikan keprihatinan pemimpin yang dilihat tidak faham dengan kesusahan harian yang dihadapi rakyat, dan tambahan pula seolah-olah wujud layanan berbeza untuk golongan kayangan dan golongan marhain. Apakah langkah yang boleh pemimpin kita ambil untuk memperbaiki persepsi bahawa mereka kurang prihatin tentang isu rakyat dan wujud diskriminasi layanan antara dua darjat, Tun? Kita boleh lakukan apa yang kita fikir adalah kehendak rakyat, keperluan negara. Tetapi bagi musuh politik kita, apa juga yang kita lakukan, sama ada baik atau buruk, mereka tetap akan membuat kritik dan menyerang kita dalam bidang politik kerana tujuan mereka bukan untuk negara tetapi untuk menjatuhkan kita. Dan untuk ini mereka perlu buat tuduhan. Kononnya saya ini diktator, kononnya saya ini korup dan macam-macam lagi. Walaupun saya ambil berat tentang masalah ini dan tidak tunjuk bahawa saya adalah seorang diktator ataupun korup, tetapi bagi musuh mereka mesti tuduh saya korup dan saya diktator. Kerana kalau mereka puji saya ataupun terima saya sebagai seorang yang menjalankan tugas yang baik, mereka tak mungkin kalahkan saya dalam politik, dalam pilihan raya umpamanya. Sebab itu tuduhan yang dibuat ini kita terpaksa terima dan kita terpaksa jalankan tugas kita dengan baik kerana ada selain daripada musuh, ada penyokong kita. Dan kalau mereka masih percaya kepada lakonan kita, saya yakin mereka akan teruskan sokongan mereka terhadap diri kita. Jadi pendemokrasian maklumat tersebar luas di era media sosial dan hashtag. Kemampuan pemimpin global dan tempatan untuk mengawasi naratif terjejas. Kepimpinan Big Brother atau Government Knows Best tidak lagi relevan di seluruh dunia. Semasa pandemik melanda, penyebaran maklumat palsu tentang COVID-19 dan vaksin serta filosofi anti-vaksin menjadi satu kekhawatiran. Rakyat juga sering keliru dengan SOP yang dilihat bercanggah-canggah dan berubah-ubah. Jadi Tun mahir berkomunikasi, menerangkan sesuatu yang rumit agar mudah difahami. Jadi bagaimana seseorang pemimpin itu boleh menangani kekeliruan serta penyebaran maklumat yang menimbulkan keresahan?
Yang pertamanya, pemimpin mesti faham masalah secara mendalam, punca-puncanya, sebab-sebabnya, dan pendirian pengkritik-pengkritik. Kalau kita faham betul-betul masalah itu, kita akan dapat menerangkan keadaan yang sebenar, bahawa dia tidak ada seperti yang disangka oleh pengkritik. Sebaliknya, dia menepati keperluan negara, keperluan objektif yang kita lakukan. Kalau kita dapat terang dengan jelas tentang apa yang sedang berlaku, bagaimana dia merosakkan keadaan dan bagaimana kita boleh betulkan keadaan, saya yakin majoriti daripada penonton akan terima penjelasan daripada kita. Baik, kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk berbicara tentang memimpin Malaysia dalam situasi dan dinamika semasa. Leaders Speak Easy bersama Lokman dan Rozina kembali selepas ini. Selepas 15 tahun berehat, Tun Dr. Mahathir Mohamad keluar daripada persaraan untuk mengetuai Pakatan Harapan menuju ke pilihan raya umum ke-14. Berganding bahu bersama wajah-wajah yang sebelum ini menjadi seteru, beliau berjaya membawa pakatan itu menuju kejayaan dan menukar kerajaan persekutuan buat pertama kali sejak kemerdekaan. Ramai yang meragui kebolehan semua pihak pada waktu itu untuk berganding bahu bersama musuh tradisi masing-masing. Tetapi di sini wujud satu pengajaran yang penting mengenai kepimpinan. Bagaimana menukar musuh menjadi sekutu. Kini, bagaimana Tun Dr. Mahathir melihat kembali peristiwa bersejarah itu? Apa yang beliau kesal kerana tidak berjaya ubah dalam pentadbiran negara dalam tempoh 22 bulan berkuasa? Kita kembali dalam Leaders Speak Easy bersama Lokman dan Rozina untuk berbicara dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia keempat dan ketujuh. Dalam politik, tiada kawan dan tiada lawan yang tetap. Semuanya berdasarkan situasi semasa dan agenda politik. Seorang pemimpin harus ada kebolehan untuk convert skeptics and enemies into supporters. Dan sentiasa ada strategi selari untuk setiap senario yang berbeza. Berganding dengan Pakatan Harapan sebagai Perdana Menteri ke-7, Tun perlu bekerjasama dengan adversaries yang sebelum itu tidak menyukai, malah ada yang memusuhi Tun. Di belakang tabir, apa secret recipe Tun untuk convert the skeptics and enemies dan juga tentang strategi jika Tun boleh do it all again? Apa yang mungkin Tun lakukan berbeza agar PH boleh menepati janji kepada rakyat untuk membuat perubahan yang diperlukan, Tun? Ya, yang pertamanya kita tentukan prioriti. Yang mana yang didahulukan, yang mana dibelakangkan. Dalam usaha untuk membetulkan keadaan dalam negara, kita dapati bahawa yang lebih teruk ialah pemerintahan oleh Datuk Seri Najib kerana banyak penyelewengan yang dilakukan. Saya mempunyai masalah dengan Datuk Seri Anwar yang pada masa itu berada dalam penjara. Di antara dua itu, saya berpendapat bahawa yang lebih dahsyat, yang lebih teruk ialah pemerintahan Datuk Seri Najib. Kalau untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib, saya perlu bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar, dengan parti-parti lawan. Saya pilih untuk kerjasama dengan mereka. Kalau tidak kerjasama dengan mereka, tak mungkin saya jatuhkan Datuk Seri Najib. Dianya begitu kuat dan begitu kaya. Sebab itu saya bekerjasama dengan orang yang dahulu mengecam saya, membuat macam-macam tuduhan kepada saya. Itu semua saya ketepikan kerana yang diutamakan ialah untuk menjatuhkan kerajaan Datuk Seri Najib. Dan strategi ini jelas berjaya kerana dalam pemilu yang ke-14, Datuk Seri Najib berjaya dijatuhkan. Jadi Tun, kita beralih sikit. Tun sering kritik pemimpin yang salah guna kuasa. Tapi ada yang berkata salah guna kuasa ini
adalah mungkin dilihat akibat kepincangan sistem yang mungkin telah menjadi-jadi semasa Tun sendiri menjadi PM keempat selama 22 tahun. Jadi bila wajah-wajah yang sama kembali berkuasa, adakah mereka yang terbaik untuk membaik pulihkan sistem itu? Apa kata Tun? Ya, mungkin di masa saya jadi Perdana Menteri pun ada juga kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Tapi umumnya negara lebih maju. Negara dapat dibangunkan dan sehingga ke tahap yang mana dikenali sebagai Asian Tiger. Jadi itu daripada sistem demokrasi yang sama. Yang salah bukan sistem, bukan demokrasi. Yang salah ialah kepimpinan. Kalau ada pemimpin yang ingin salah guna kuasa yang diberi, maka apa juga sistem yang kita guna akan menghasilkan hasil yang tidak baik. Inilah yang kita lihat berlaku, iaitu dengan sistem yang sama seluruh riwayat negara kita dapati bahawa ada kalanya kita maju. Ada kalanya statik, tidak ada banyak perubahan, dan ada kalanya yang keadaan menjadi buruk semata-mata kerana kualiti kepimpinan yang ditugaskan untuk memimpin negara. Itulah sebabnya tidak ada masalah dengan sistem, tetapi ada banyak masalah dengan orang yang memimpin dalam sistem itu. Tun juga sering mengkritik undang-undang seperti SOSMA, Akta Hasutan dan lain-lain dan mengatakan ia boleh disalahguna. Tetapi ia juga tidak dipinda sewaktu kepimpinan Tun selaku PM ke-7. Mengapa Tun? Dan itu berkenaan dengan apa yang tidak dipinda. Apa pula yang Tun paling kesal kerana tidak berjaya diperkenalkan atau dilaksanakan semasa Tun menjadi PM ke-7? Apabila saya dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 1981, tindakan pertama yang saya lakukan ialah melepas mereka-mereka yang ada dalam tahanan. Seramai 20 orang lebih yang ada dalam tahanan yang tidak dibicara, tidak dihadapkan ke mahkamah, tetapi dimasuk dalam tahanan begitu saja. Saya lepas mereka kerana saya tidak begitu bersetuju dengan mengadakan tahanan tanpa dibicarakan. Saya berhajat untuk hapuskan undang-undang ISA umpamanya. Apabila saya buat cadangan ini, semua pihak memberi pendapat dan kebanyakan daripada mereka berpendapat bahawa ISA itu masih boleh berguna. Boleh jadi baik. Jangan salah gunakan ISA, dia akan menghasilkan negara kita menjadi lebih aman, lebih stabil. Jadi mereka membantah pertukaran ISA. Dan saya sedar bahawa kedudukan saya ini bergantung kepada petugas-petugas dalam administration. Khususnya dalam security, petugasnya ialah pihak polis dan tentera. Kalau saya bantah ataupun saya tolak cadangan mereka, maka saya mungkin tidak dapat kerjasama daripada mereka. Saya perlu ambil berat pandangan mereka. Sebab itu walaupun saya berhajat untuk hapuskan ISA dan lain-lain undang-undang yang menekan, tetapi saya tidak dapat lakukan kerana saya khawatir kalau saya lakukan saya tidak dapat kerjasama daripada pihak yang ditugaskan untuk melaksana undang-undang. Jadi kita teruskan perbualan dengan Tun Dr. Mahathir dalam segmen seterusnya, memimpin dan membina Malaysia yang lebih baik. Baik Tun, pemimpin muda, kita beralih ke pemimpin muda pula. Pemimpin muda ada idea segar, pendekatan inovatif dan tenaga dan mereka juga berani. Pemimpin lama pula ada pengalaman dan perspektif lebih menyeluruh. Mereka belajar daripada kejayaan dan kegagalan lepas. Tun, bagaimana kedua-dua golongan ini dapat bekerjasama dengan efektif untuk membina Malaysia yang lebih baik demi rakyat?
Ya, pemimpin tua perlu sedar bahawa pemimpin muda mempunyai perspektif yang lain. Mereka lihat keadaan di sekeliling mereka sebagai tidak begitu baik dan mudah ditukar, mudah diperbaiki. Tetapi pemimpin lama sedar bahawa untuk menukar sesuatu bukanlah mudah. Sebab itu antara yang tua dan yang muda perlu ada perbincangan untuk melihat yang mana yang terbaik, yang tindakan yang terbaik yang boleh dilakukan. Memang pun orang muda dianya idealistik, nampak seolah-olah segala keburukan boleh dihapuskan. Tetapi hakikatnya ialah ini tak mungkin begitu. Ada banyak-banyak lakonan ataupun kerja yang dibuat yang tak mudah dibentras. Sebab itu kalau kita nak idea yang baru, maka kita perlu bincang dengan pemuda. Tetapi pengalaman pemimpin yang tua juga perlu diambil kira. Kerana kita tahu bahawa yang muda ini tak lama lagi akan jadi tua. Apabila mereka jadi tua, mereka pula menjadi pemimpin yang tua, yang konservatif, yang tidak rela untuk terima pendapat orang muda. Jadi kerjasama antara dua pihak ini adalah penting, tetapi kita kena pandang kepada realiti, keadaan yang sebenar, apa yang boleh dilakukan, apa yang tak boleh dilakukan. Tuan, golongan muda juga tidak mahu berkecimpung dalam politik. Mereka kurang minat kerana perlu melalui hierarki parti dan sistem politik legacy yang memudahkan pemimpin lama untuk mengekalkan kuasa kalau sistem sebegitu sekarang. Jika orang muda tidak masuk politik, bagaimana golongan muda boleh think out of the box dan mereka buka ruang baru selain daripada politik untuk membuat perubahan yang memberikan kesan mendalam kepada negara? Ya, tak semua yang muda akan berkecimpung dalam politik. Tetapi ada di antara mereka yang aktivis yang ingin memain peranan dalam bidang politik dan pendapat mereka ini perlu diberi perhatian secara serius kerana mereka juga boleh boleh menentukan menang kalah sesiapa yang bertanding dalam pilihan raya. Walaupun mereka mungkin tak ramai yang berminat, tetapi sebilangan daripada mereka tetap boleh menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah dengan undi mereka. Sebab itu walaupun kita dapati golongan muda kurang minat dengan politik, tetapi kita perlu kepada sokongan mereka. Dengan itu kita perlu layan kehendak mereka yang disuarakan oleh aktivis di kalangan mereka. Sebab itu kita berpendapat bahawa dalam pilihan raya yang akan datang ini, orang muda akan memainkan peranan yang menukar persepsi dalam negara. Iaitu pemuda akan membuat tuntutan tertentu supaya mereka lebih berkecimpung dalam politik dan pandangan-pandangan mereka mesti diambil berat oleh pihak yang bertanding dalam pilihan raya umpamanya. Jadi pemuda walaupun tidak begitu aktif tetapi ada peranan, ada kesan daripada penglibatan sebahagian daripada mereka dalam bidang politik. Jadi Tun bercakap tentang diversity, equity dan inclusion. Selain pemimpin muda, kita juga agak kekurangan pemimpin wanita, golongan yang telah membuktikan kebolehan mereka dalam pelbagai bidang di Malaysia mahupun di pesada dunia. Jadi kesannya di peringkat kepimpinan tertinggi negara, undang-undang, dasar dan pelaksanaan kurang cenderung mengambil kira 49% rakyat wanita dan semakin ramai golongan muda apabila wujud leadership representation yang tidak setara. Jadi saya ada dua soalan ya untuk Tun. Pertama, apa erti kepimpinan baru dan kepelbagaian kepada Tun, dan
Kepelbagaian itu tidak mungkin berlaku secara organik. Apa yang perlu dilakukan untuk keseimbangan demi masa depan negara dan rakyat? Ya, tapi kita harus ingat di Malaysia ini walaupun kita negara Islam, kita lihat wanita memang memain peranan dalam kegiatan harian kita. Mereka bebas bekerja, bebas berniaga dan sebagainya. Hanya yang ternampak ialah seolah-olah mereka tidak terlibat dalam bidang politik. Tetapi sebenarnya mereka mengambil bahagian dalam bidang politik. Hanya mereka tidak dijadikan calon, kadang-kadang tidak, walaupun menang tak dapat jadi menteri dan sebagainya. Sudah tentu keadaan ini tidak seperti yang dikehendaki. Pihak kerajaan juga ingin mendapat lebih banyak pemimpin wanita. Tetapi bilangan mereka tidak begitu banyak yang berkecimpung. Kita dah tentukan 30% daripada calon-calon parti kita akan terdiri daripada wanita. Tetapi kita perlu cari orang yang berkaliber, yang boleh jadi calon. Dan jika mereka menang, sudah tentu kita akan memberi tempat kepada mereka. Sebenarnya di antara negara-negara Islam, Malaysia adalah yang terdahulu memberi tempat kepada wanita dalam kabinet. Daripada awal lagi, apabila kita merdeka saja, kita sudah ada seorang wanita, menteri wanita. Tetapi semakin lama penambahan bilangan memang kurang, tetapi ramai kali Pakatan Harapan umpamanya mempunyai lebih ramai wanita daripada dahulu. Jadi kita akan beri tempat kepada wanita. Kita juga akan beri tempat kepada orang muda, anak muda. Anak muda berumur 25 tahun sudah dilantik menjadi menteri. Ini luar biasa. Tetapi demikianlah penghargaan kepada sumbangan daripada orang anak muda ini, kita lantik pemimpin mereka dalam kerajaan. Tun berkata mungkin tidak ramai ada pemimpin wanita atau golongan wanita yang berkelayakan untuk dipilih ke jawatan-jawatan yang tertinggi, tapi kita semua sedia maklum bahawa wanita juga sama berbakat dan sama berkebolehan seperti lelaki. Jadi jika ini sebenarnya situasi, mengapa kita sukar untuk dapat wanita-wanita yang ada cukup merit untuk diangkat ke posisi-posisi tertinggi? Adakah kerana sistem itu menyukarkan mereka untuk memenuhi bakat mereka sebagaimana ia senang untuk lelaki naik dan perempuan sebenarnya lebih susah untuk naik, Tun? Ya, ini satu masalah yang perlu kita atasi. Kerana kita tahu dalam kempen-kempen umpamanya, wanita memain peranan yang penting. Mereka berkempen dari rumah ke rumah dan sebagainya, dan mereka menolong menjayakan parti. Tetapi apabila parti menubuhkan kerajaan, tak ramai daripada wanita yang dipilih di peringkat yang tertinggi. Ini perlu dibetulkan. Tetapi untuk ini kita nak supaya wanita yang berbakat, yang berpelajaran tinggi, yang serius, yang akan memainkan peranan dalam politik parti. Dalam parti sendiri mereka mesti aktif supaya mereka dikenali sebagai orang yang berkaliber, yang boleh dilantik. Memang pun kita dapati kalau ada pemimpin wanita yang aktif, yang agresif, mereka dilantik menjadi menteri. Tetapi bilangan mereka tidak ramai, dan saya harap di masa-masa hadapan wanita yang berbakat, yang terpelajar, yang serius dalam politik akan menonjol diri mereka dalam parti supaya parti iktiraf kebolehan mereka, dan apabila kita ada pilihan raya mereka dijadikan calon, menang, dan itu mereka dilantik sebagai menteri. Okay. Kita berhenti seketika. Selepas ini kita akan teruskan wawancara up close and personal dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Leader Speakeasy bersama Lokman dan Ruzina. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.
serata dunia, politik populis semakin bergerak ke arus perdana. Sejak beberapa tahun lalu, ahli-ahli politik dilihat gemar memarakkan api perpisahan demi meraih sokongan segelintir kelompok masyarakat. Bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif dalam memajukan negara untuk semua tanpa meluaskan jurang perpisahan antara kelompok yang mempunyai permintaan berbeza? Dan sungguh pun jurang antara masyarakat mungkin meluas. Seluruh dunia kini bersatu bergerak ke era digitalisasi. Apa formula yang diperlukan untuk Malaysia bergerak menjadi negara maju dengan daya saing kuat dalam pasaran global? Dan selepas wawasan 2020 tidak berjaya dicapai, apa wawasan baru yang perlu dibawa oleh kepimpinan generasi seterusnya untuk membawa Malaysia ke peringkat seterusnya? Kita kembali dalam Leaders PKZ bersama Lokman dan Rozina. Kita teruskan bual bicara bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri, tentang memimpin dan membina Malaysia yang lebih baik. Baik, ada golongan muda yang mendakwa pemimpin lama seperti Tun sudah tidak relevan. Respon Tun? Ya, kebanyakannya sudah tidak relevan. Tapi kita harus ingat, pemimpin lama mempunyai pengalaman. Dan pengalaman sama ada baik atau buruk boleh diguna untuk menentukan cara-cara bertindak oleh pemimpin yang muda. Rozi? Jadi konflik objektif merupakan asam garam politik dan pentadbiran negara. Namun negara benar-benar memerlukan kepimpinan yang berdisiplin terhadap fokus untuk majukan negara, menyatukan masyarakat, memanfaatkan kepelbagaian kita, merapatkan jurang ketidaksaksamaan. Baik, di pesada politik dunia, api perpecahan dapat dikesan. Dan ini ditiup oleh ahli-ahli politik sendiri demi kepentingan dan kedudukan parti dan diri mereka. Bagaimanakah sistem dan institusi boleh diubah agar rakyat boleh mempertanggungjawabkan pemimpin-pemimpin politik agar mereka bertindak demi kepentingan negara setiap masa dan bukan diri sendiri? Tun. Ini bergantung dengan kebebasan. Rakyat menyuarakan pendapat mereka, berbahas, berbincang, mengada seminar dan sebagainya supaya mereka lebih berpengetahuan dalam bidang politik dan mereka cekap dalam usaha untuk memilih pemimpin. Tetapi kalau ada sekatan untuk satu belah tak boleh bersuara, satu belah lagi saja yang bersuara, maka pendapat orang ramai akan tidak berasas kepada kebenaran. Dan dengan itu mereka mungkin akan membuat pilihan yang tidak baik dan negara tidak dapat mengatasi masalah-masalahnya. Tetapi kalau kita dapati kebebasan bersuara, kebebasan mengadakan debate, perbahasan dan sebagainya akan cetus idea-idea yang baik yang boleh digunakan oleh rakyat dalam menentukan kepimpinan negara. Kerana akhirnya yang akan memaju ataupun memundurkan negara ialah pemimpin yang dipilih yang jadi kerajaan dengan kuasa kerajaan. Sebab itu pilihan raya amat penting dan kita harap apa yang berlaku baru ini setelah pilihan raya diadakan dan rakyat menentukan siapa yang patut jadi kerajaan, ada cara-cara lain yang dilakukan yang legal tetapi tidak bermoral, di mana pemimpin-pemimpin kerajaan diugut ataupun diusir supaya menolak kerajaan mereka untuk memberi kemenangan kepada pihak yang ditolak oleh rakyat. Ini menyedihkan pasal ini bermakna bahawa pilihan rakyat sudah diketepikan, sebaliknya kepentingan beberapa kerat manusia diutamakan sehingga jatuh kerajaan pilihan rakyat dan naik pula kerajaan yang ditolak oleh rakyat. Inilah yang berlaku. Jadi Tun, kita ingin beralih sedikit untuk membincangkan masa depan negara dari segi ekonomi. Jadi teknologi itu memang tidak menunggu sesiapa pun.
Untuk jadi negara maju dengan daya saing kuat dalam pasaran global, kita perlu tangani jurang kemahiran dan sumber manusia, ketidaksamarataan akses teknologi serta reka bentuk pendidikan yang mungkin tidak diadaptasikan dengan pantas kepada perkembangan teknologi. Jadi pada pendapat Tun, adakah sasaran sumbangan 25.5% ekonomi digital kepada KDNK Malaysia menjelang 2025 itu cukup agresif ya kalau kita bandingkan dengan 19.1% pada tahun 2019 menurut MDEC. Jadi kita bila menyentuh tentang ekonomi digital, bagaimana kita perlu memimpin untuk menjadi negara maju di masa depan sekaligus memanfaatkan rakyat. Ya, kita dapati banyak perubahan-perubahan yang sedang berlaku, banyak teknologi baru yang boleh diguna dan juga teknologi ini amat canggih. Bukanlah teknologi yang mudah dipaham. Sebab itu hari ini pemimpin kerajaan perlulah mempunyai pengetahuan berkenaan dengan perubahan-perubahan teknologi yang sedang berlaku dan faham cara menggunanya. Tetapi dalam negara kita tidak utamakan kebolehan sama ada mereka terpelajar dalam bidang-bidang tertentu. Hanya kita tahu siapa yang popular, yang mendapat undi yang banyak, maka orang itulah yang akan jadi pemimpin. Tetapi apabila dia jadi pemimpin, dia tidak faham tentang teknologi dan tidak boleh guna teknologi untuk memajukan negara, untuk menyampaikan pesanan mereka, janji mereka kepada rakyat. Saya berpendapat bahawa walaupun dalam politik tidak ada kelulusan apa-apa pun yang diperlukan, yang tak ada SPM pun boleh jadi Perdana Menteri, ada hak. Tetapi fikirkanlah apakah dia yang boleh tangani teknologi baru ini yang begitu canggih, yang memerlukan kefahaman yang susah diperolehi oleh kebanyakan orang. Kalau kita ingat, kita boleh angkat siapa saja jadi Perdana Menteri, beri kuasa kepadanya, dan dia pula tidak faham tentang perubahan yang sedang berlaku, maka sudah tentu kita tidak akan dapat benefit, dapat nikmat daripada teknologi baru. Okey Tun, cakap berkenaan dengan teknologi dan juga hala tuju negara bergerak ke hadapan, salah satu legasi terbesar Tun, Wawasan 2020, tidak berjaya dicapai. Bukan hanya kerana pandemik yang melanda, tapi ada beberapa faktor. Jadi bagaimana Tun harap pemimpin generasi seterusnya akan membawa satu wawasan baru mungkin untuk memajukan Malaysia bergerak ke hadapan? Ya, banyak terpulang kepada personaliti pemimpin. Kalau pemimpin itu cuma utamakan apa yang dia akan dapat daripada jawatannya, maka sebarang perancangan tidak akan dapat dijayakan. Sebaliknya, pemimpin mesti utamakan perancangan dan berusaha untuk menjayakan segala yang dijanji dalam plan-plan yang dibuat. Itu yang penting. Kita mempunyai kebolehan. Malaysia cukup kaya, mempunyai banyak opportunity untuk memajukan. Tetapi kalau pemimpin tidak tumpu kepada penggunaan segala aset kita untuk memajukan negara, maka negara tidak akan maju. Jadi antara sekarang dengan 2030 umpamanya, terdapat ruang dan masa untuk memajukan negara. Tetapi itu semua bergantung kepada kualiti pemimpin yang akan memimpin negara. Tun, kita akan beralih ke segmen lebih santai lagi yang dinamakan Quick Fire Questions. Jadi untuk setiap satu soalan, Tun akan diberi hanya 20 saat saja untuk menjawabnya. Okey, ini adalah peluang untuk kita mengenali Tun Dr. Mahathir lebih secara peribadi. Okey Tun, Quick Fire Question pertama adalah, kita sering lihat Tun gemar memandu pelbagai jenis kenderaan, masih lagi sehingga sekarang Tun masih lagi aktif memandu. Apa model kenderaan kegemaran Tun?
Ya, saya suka bawa kereta kerana ini meyakinkan saya bahawa saya masih sihat dan boleh react kepada keadaan-keadaan tertentu. Tun ada sebarang model kenderaan kegemaran? Saya suka bawa kereta Proton X70. Jadi Tun sudah bersama Tun Dr. Siti Hasmah selama 65 tahun. Jadi mungkin selepas begitu lama untuk pasangan muda yang ingin mendapat aspirasi, bagaimana Tun berdua mengekalkan hubungan romantik dalam perkahwinan ini? Kita kedua-dua tolerant, iaitu kita terima benda-benda yang kita tidak suka di kalangan pasangan kita, tetapi kita terimalah bahawa itu kalau dia macam itu, kita terpaksa terima. We have to be tolerant of each other. Saya berasa itu cara dia, ini cara saya, dia terima cara saya, saya terima cara dia. Jadi kalau kita tolerant dan kita tidak mudah bermusuh, saya fikir kita boleh ada dalam pasangan agak lama. Sudah 65 tahun perkahwinan Tun. Apa satu detik yang paling romantik sepanjang 65 tahun ini? Ya kadang-kadang bila kita rayakan hari-hari tertentu dalam dalam riwayat saya, kami berdua, ya itu dia tak tahulah beromantik ataupun tidak, tapi itulah yang memberi menyebabkan kita tolerant kepada each other. Okey Tun, quick fire question seterusnya. Ramai orang dah tanya Tun rahsia untuk kekal sihat dan Tun sering menjawab jaga pemakanan dan sering bersenam. Tapi saya rasa tak pernah ada orang tanya Tun bagaimana Tun masih boleh nampak segar pada usia ini. Jadi soalan kami adalah, adakah Tun memakai sebarang produk kecantikan? Tak ada apa-apa yang istimewa. Sebenarnya kita dilahir dan membesar, kalau kita tidak dapat penyakit tertentu seperti kanser dan lain-lain, kita sepatutnya sihat. Kalau kita jaga badan, iaitu kita tidak makan terlalu banyak, kita buat kesenaman dan kita gunakan akal fikiran kita sepanjang masa supaya dia tidak merosot kebolehan. Itu semua yang menolong kita sihat dengan begitu lama. Walaupun kadang-kala macam saya dapat sakit jantung dulu, dibedah 2 kali. Tapi sejak itu saya dapati jantung saya taklah kuat macam orang lain, tetapi boleh bantu saya dalam kehidupan saya. Okey Tun, selain kerja, apa yang buat Tun tidak boleh tidur malam? Dalam erti kata lain dalam bahasa Inggeris adalah what keeps you up at night? Apabila saya fikir tentang masa depan negara dan saya dapati bahawa segala yang berlaku sekarang ini tidak menyumbang kepada masa depan yang baik, saya berasa tidak senang, tak boleh tidur kerana kebolehan saya untuk membuat sesuatu sudah tidak ada kerana saya bukan Perdana Menteri, tetapi berasa tanggungjawab kepada negara masih ada. Jadi Tun sampai ke puncak kuasa di Malaysia sebanyak 2 kali. They say it is lonely at the top. Adakah Tun bersetuju dengan kenyataan ini dan kenapa? Setuju dengan kenyataan? It's lonely at the top. Yes, it is lonely. It is very lonely at the top. Kerana kita tak boleh percaya kepada orang yang kita berbaik dengan mereka pun kadang-kadang mereka buat benda yang tak baik. Jadi kita tinggal diri kita seoranglah nak kena buat keputusan. Okey, Tun, akhir sekali, bagaimana Tun ingin diingati?
how would you like to be remembered dan bagaimana pula Tun rasa sejarah akan mengingati Tun? Saya tidak pernah fikir tentang apa yang saya akan diingati, legasi saya umpamanya. Itu saya lakukan dan kalau berjaya itu memberi kepuasan hati kepada saya. Tetapi orang lain mungkin tidak menghargai apa yang dibuat oleh saya. Iaitu saya tak peduli. Akan ada orang yang suka, akan ada orang yang tak suka. Tak ingat saya pun tak apa. Sebab itu saya tidak benar nama saya diguna untuk memperingati diri saya. Umpamanya banyak dulu-dulu sekolah diberi nama menteri, jalan-jalan diberi nama. Itu bagi saya tak penting. Tak ada apa pun yang membawa nama saya supaya orang semua mengingati saya buat apa yang saya telah lakukan. Baik, Tun, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih Tun Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia, kerana sudi berkongsi mantra dan perspektif kepimpinannya. Jangan lupa ikuti Leader Speak Easy di pelbagai saluran Astro Awani dan Astro Go untuk perbincangan berkenaan kepimpinan di tengah pandemik global ini. Salam hormat daripada saya, Luqman Haris. Dan saya Rozina Aziz, semoga kita semua kekal sihat dan selamat.